Okey, semua nak tanya, semua boleh dengar suara ke? Kat TikTok TikTok dengar. Okey. Dekat Instagram tak dengar. Okay, baik. So, kepada yang baru masuk ni, hi, welcome. Selamat datang untuk TikTok live pada pagi ini. Bijak mengurus wang. Okay, dah ada. Saya test dulu. Test. Dengar tak yang di Instagram? Jelas. Okay, baik. Okay, baik. So, saya ulang semula untuk topik bijak mengurus wang pada pagi ini tentang penyediaan sebelum isytihar cukai. Okay, kenapa penting kita kena tahu penyediaan sebelum isytihar cukai? Sebab anda sebagai business owner, tak kisahlah kecil ke besar ke, kena tahu supaya dapat mengelakkan kita ni daripada bayaran lewat, ataupun bila kita lewat bayar tax ni, kita akan dikenakan penalti. Jadi bila kita sedia awal untuk cukai, kita dapat mengelakkan daripada lewat bayar dan dikenakan penalti. Okey, yang kedua, kenapa penting seorang business owner kena tahu penyediaan sebelum isytihar cukai ni? Kita kena tahu sebab nak mengelakkan cukai ni menjadi beban kita. Yelah, sebab bila dah kena penalti, bila lewat bayar, dah kena tanggung untuk next year punya yang sebelum punya bayaran cukai. Okay. Dan yang ketiga, kita kena tahu penyediaan cukai ni supaya bila anda nak apply apa-apa loan mudah. Sebab anda dah ada dokumen yang lengkap, anda dah ada account yang lengkap. So bila anda nak apply loan, senang. Semua dokumen yang bank minta dah ada. Okay. So, pada pagi ni kita akan mulakan penyediaan sebelum isytihar cukai ni. Untuk lebih detail, Daus, manager account, akan terangkan lebih detail untuk tajuk pada pagi ini. So, pada pagi ni Daus, apa proses-proses untuk declare cukai ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri dululah. Nama saya Firdaus. Saya merupakan account manager di Rafidah & dan alhamdulillah saya hampir 3 tahun bekerja di sini dan alhamdulillah dah 100 ke 200 klien lah yang kita handle, termasuk daripada usahawan kecil, SME dan usahawan-usahawan yang senang berhad lah, yang corporate punya. Okey, jadi soalan tadi apa, Cik Wika? Apa proses penyediaan sebelum isytihar cukai ni? Sebenarnya soalan yang bagus untuk kita dedahkan kepada usahawan ni sebenarnya. Sebab kadang diorang tahu, kena cukai, kena buat cukai, tapi diorang tak tahu apa yang kena set up ni sebenarnya. Jadi yang pertama, proses dia ialah kita kena membuat penyata kewangan sebenarnya. Yes, betul. Penyata kewangan. Okay, sebelum tu saya bagi satu-satu case study klien kita, Encik Ali lah. Encik Ali, dia merupakan seorang usahawan SME yang telah lama orang kata bertapak di dunia bisnes ni lah, dan hampir 3 tahun dah sebenarnya SSM dia. Tapi tahun ketiga dia baru orang kata nak apply loan. Bila nak apply loan, mestilah kriteria untuk apply loan tu ialah kena submit cukai, kena ada slip check cukai lah. Jadi barulah dicari accountant, Daus macam mana ni nak apply. So dari situlah ada pendedahan kena buat A to Z. So bila dah buat A to Z tu, daripada account kita submit cukai pada LHDN, dan tutup, Daus kenapa cukai saya tinggi sangat? Sebab implikasi yang tadilah, orang kata penalti. Bila dah 3 tahun ni, dia ada 2 penalti yang kebiasaan LHDN akan kenakan lah. Yang pertama, lewat submit saja dah 10% atau 15% lah. Yang kedua, lewat membayar cukai, dah 15%. Jadi bila total up 25% untuk 1 tahun, kalau kali 3 berapa? Banyak lah kan. Itulah implikasi dia sebenarnya. Dan bila dah lama, lambatlah proses untuk apply loan tu. Seterusnya, saya akan masuk kepada cara apa orang kata the process from A to Z. First kali, yang pertama, korang kena tahu SSM. Korang tahu bila korang apply SSM. Sebagai contoh, saya apply SSM pada tahun
2022 bulan 6. Jadi saya kena submit daripada bulan 6 hingga bulan 12. SME ni kena faham. Dia konsep mudah. Kalau korang nak tutup akaun, nak submit cukai, dia orang kata period yang korang kena buat ialah daripada bulan 1 Januari hingga bulan 12. 12 tu dah tutup akaun lah. Orang kata kalau kita dah buka buku, bulan 12 tu dah kena tutup buku lah, kena buka buku baru. Betul. So bila kita dah tahu tarikh tutup akaun enterprise ni, saya khususkan pada enterprise lah. Tapi berbeza pula dengan Sdn Bhd. Sdn Bhd tu dia proses dia mungkin akan datang, kita akan cerita lebih lanjut lah. Tapi secara kasarnya ialah dia orang ada tarikh tutup akaun yang berbeza, tak sama dengan enterprise. Ada yang tutup bulan 6, ada yang tutup bulan 3, ada yang tutup bulan 12. Dia bermacam-macam sebenarnya. Lepas tu bila kita dah tahu SSM bila buat, lepas tu kita dah tahu tutup akaun. Okay. Tutup akaun kan. Apa yang kita perlu tahu ialah penyediaan penyata kewangan, iaitu akaun lah. Sebelum saya go through deep apa itu macam mana proses pembuatan penyata kewangan, let me explain apa itu penyata kewangan. Penyata kewangan ialah untuk menentukan, orang kata, business performance yang berada syarikat kita lah, which is dalam situ kita ada kunci kira-kira, penyata untung rugi, trial balance, bank reconciliation, ledger. So bila dah tahu apa sebenarnya fungsi yang kelima-lima tadi saya sebut, ialah ada fungsi dia. Piata untung rugi, kita tahu dalam tahun tersebut berapa untung kita, berapa rugi kita, berapa kita punya aset, berapa kita hutang, berapa kita punya modal kat situ, macam-macam. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, orang kata kita panggil business performance analysis. Kalau korang nak tahu korang punya kedudukan kewangan macam mana, bolehlah contact kita untuk kita go through deep. Apa kadang-kadang macam mana Cik Vika, dia orang kadang buat je suruh akaun, tapi dia orang tak faham pun sebenarnya. Betul. Tapi berbeza dengan kita punya proses lah, cara Rafi dan Inko lah. Mungkin ada perbezaan antara accountant. Okay, first bila dah tahu kita kena buat account, proses pembuatan account ni ialah pertama sekali documentation. Yes, documentation ni penting sebab bila korang dah ada documentation yang baik, yang bagus, so korang boleh dapat macam mana korang boleh tahu flow company korang ni untung ke rugi ke, korang dah boleh adjust untuk perkembangkan company korang pada masa akan datang. Okay, dekat sini, dekat TikTok ada soalan daripada Hatta Aidit nak tanya, kalau SSM Enterprise, usia SSM dah masuk tahun ketiga tapi tak pernah ada account company, kalau nak buat account company jadi masalah tak? Kena buat dari awal ke macam mana? So Cik Firdaus, boleh explain? Ini sama dengan case tadi apa yang saya terangkan tadi lah. Apa yang dimaksudkan ialah kita dah buka, biasalah orang kata kita nak plan the business, mesti kita kena buat from, orang kata structure dia, biarlah orang gaya bergaya corporate daripada awal. Betul. Tapi leak dia kat situ ialah encik buat account company tu bila tahun ketiga. Mungkin ada yang dah buka account bank, baru dia nak buat account penyata kewangan. Sebab tahun sebelum orang kata biasa je, tak ada account bank, tak ada business. Yang pertama, kita boleh justifikasi SSM tu. Contohlah, saya bagi contoh SSM tahun 2020 kita buka SSM, tutup masa tu PKP, jadi kita tak sempat buat account bank, kita tak sempat berniaga. Apa yang usahawan kena buat ialah dia kena submit sebenarnya. Submit juga. Orang kata submit belum tentu kena bayar cukai. Yang penting itu adalah orang kata kewajipan kita untuk menunaikan sebagai seorang usahawan yang kita telah berdaftar di SSM. Betul. So jadi Cik Hatta Aidit, jelas ke dengan penerangan dari Cik Firdaus? Okay, so maksudnya dekat sini tahun pertama dah kena submit saja. Kalau kata tak ada business account, just submit kosong di sistem LHDN. Tahun kedua kosong, tahun ketiga kalau dah ada start business, baru kita buat penyata kewangan tersebut. Yep. Sebab kalau kita dah ada SSM, wajib declare cukai. So tak kisahlah korang baru sales 1,000 ke 5,000 ke, tak kisah. Janji korang dah declare cukai. Declare cukai dengan bayar cukai ni berbeza tau. Declare ni korang just submit borang di LHDN. Kalau kena bayaran tu kenalah, kalau tak kena tak apa.
Dan kalau korang tak ada business pun, macam Firdaus cakap tadi, still kena declare. Kita declare as kosong. Okay, so Okay, next. sambung tadi, dokumen tu saya rasa saya tak perlukan terangkan lebih lanjut lah. Yup. Sebab tu past week, tu past week tu betul. kita punya Cik Atikah dah terangkan lebih mendalam sebenarnya dokumen-dokumen. Mungkin korang boleh nak tahu lebih lanjut, nak ingat balik, mungkin yang baru join nak tahu macam mana dokumen tu, boleh join our Telegram, subscribe kita punya Telegram lah. Instagram pun ada juga. Kita orang akan share live-live yang sebelum ni. Sebab macam minggu lepas team tax kami dah share borang apa, dan kalau enterprise ke, Sdn Bhd ke, partnership ke, borang apa yang korang kena declare. Okay, so korang boleh refer lah dekat Instagram kami dan juga Telegram kami. Okay, so next. So lepas dah tahu documentation tu semua, kita dah buat penyata kewangan. So mungkin pergi Daus, macam mana nak buat account ni? Saya dah buat susun dokumen, ada bank statement, ada ni. Kalau nak buat penyata kewangan, kita accountant kami akan key in lah segala, orang kata daripada akar sampailah ke hujung daun tu, untuk kita buat proses daripada invoice korang, bank statement tu semua. Bila dah siap, dalam masa sama kita kat Rafidah Inco, kalau kita ni bukanlah orang kata ahli yang boleh terus ni ialah perbelanjaan marketing ni, tapi kita akan tanya direct kepada usahawan lah, untuk confirmkan ni apa. Bila kita dah jelas semua benda tu, kita akan buat orang kata draft, bahasa Melayunya secara ringkas lah. Secara ringkas berapa cukai yang dikenakan mengikut penyata kewangan. Yes. Jadi bila kita dah tahu akaun berapa, penyata kewangan berapa, kita Rafidah & Co di sini akan berjumpa dengan klien. Bukan kita submit macam, okay, ini penyata kewangan cik, so cukai kena macam ni, setuju atau tak? Tak. Di Rafidah & Co, kebaikannya ialah kita akan menceritakan apa business performance, naik turun. Sebagai contoh 2020, 2021, kita tahu berapa peningkatan peratus, berapa untung kasar, berapa untung bersih, apa yang perlu diperbaiki, macam-macam apalah sebenarnya. Banyaklah kalau nak kita cerita detail dalam satu live ni kan. Ya betul. Mungkin akan datang kita akan buat performance analysis, apa yang korang boleh tahulah. Yes. Jadi bila dah tahu performance, korang dah tahu macam cukai sebegini ni, cukai sebegini, rupa banyak. Jadi kita akan bagi tahulah. Kalau setuju, kita akan terus proceed pada tax team. Tax pula kita akan buat proses, kita dah buat draft pengiraan cukai tu. Dia akan minta kat korang relief, orang kata pelepasan cukai. Korang tahu tak pelepasan cukai ni macam mana? Antara pelepasan cukai yang diberi oleh kerajaan lah. Kerajaan biasanya kalau korang tengok bajet 2023, apa tu bajet 23? Ada kena-mengena ke dengan kita? Sebenarnya ada. Dia akan menunjukkan berapa pelepasan cukai ni. Sebagai contoh, pelepasan individu RM9,000, ini standard setiap tahun. Ada pelepasan ibu bapa, tapi sekarang dah tak ada lah. Kita kena up to date. Ada pelepasan lifestyle, iaitu korang membelanjakan gadget atau membeli handphone, tablet, laptop untuk kegunaan sendiri. Jadi kita lepas tu ada hibah, insurans. Jadi itu adalah antara pelepasan yang kita boleh tolak cukai. Sebagai contoh, cukai yang encik simpulan ni kena cukai RM5,000, tapi dia ada individu, dia ada bini yang tak bekerja, lepas tu dia beli komputer, lepas tu dia bayar zakat. Ni yang penting, bayar zakat, automatically dia akan reduce. Contoh zakat RM4,000 kan, sekarang cukai kena RM5,000, bayar zakat RM4,000, automatically dia akan kena tolak 100% RM4,000 tu. So dia hanya perlu bayar RM1,000 saja. So actually kalau korang as a business owner simpan semua receipt yang korang beli gadget ke, beli apa-apa ke. That's why documentation ni penting. Sebab bila korang dah simpan receipt tu semua, korang boleh dapat tax relief ataupun pengecualian cukai. So bila korang dah dapat tax relief tu, korang tak adalah bayar cukai tu terlampau tinggi, sebab kita dah tolak daripada tax relief korang tu. Okay, so next, apa proses lagi yang kita perlu buat untuk declare cukai? Okay,
Tadi saya recap balik semula lah, mungkin ada yang baru join kan. Saya recap semula. Kita first buat documentation account. Kita dah tutup tarikh 12 Disember untuk SME, untuk enterprise. Kita dah buat account, kita dah postmortem, kita dah dapat pelepasan. Bila dah klien ataupun usahawan dah setuju dengan fees cukai tersebut, our team tax akan terus submit kepada LHDN. Ini kita rasanya dah tengok. Kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin boleh tengok kita punya video. Yes. Kalau hire tax agent ni mudah. Korang tak perlu korang yang submit. Korang just bagi tahu setuju, kita yang akan key in data ni semua berapa daripada buka nombor cukai sehingga submit bayar cukai, sehinggalah korang bayar cukai kepada LHDN, kita minta resit tu, kita akan simpan data tu. Betul. Kebaikannya rasanya dah cerita lah. Boleh tengok video sebelum ni kat Instagram dengan TikTok. So itu sampai situ sajalah the process untuk penyediaan cukai. Okay, so Firdaus, boleh tak bagi tahu bila tarikh tutup untuk diorang last bayar cukai ni? Sebab ada dekat sini mungkin yang baru, mungkin diorang tak tahu. Okay, bila sebenarnya last saya kena bayar ni? Bila sebenarnya saya nak mengelakkan daripada kena penalti lewat bayar ni? So boleh terangkan tak? Okay, soalan yang bagus. Korang kalau boleh record save this video. Tarikh tutup untuk yang orang kata yang menjalankan bisnes yang ada SSM, tarikh paling lewat ialah 30 Jun setiap tahun. Yes. Paling lewat pun untuk kita submit pada e-filing, orang kata sistem, sebab ialah sistem mesti ada technical problem. So paling lewat ialah 15 Julai. Tapi korang janganlah submit hujung-hujung. Betul-betul. Sebab kita mungkin ada resit ni saya ada tapi tak ada. Tapi kena cari balik. Dah lambat-lambat dah kena lewat submit bayar contoh ni paling lewat pun 15 Julai kan. Contoh dia submit 16 atau 17, dah kena tambah 10% sebab lewat submit. Tambah 15% untuk lewat bayar kalau dikenakan cukai lah. Tapi kalau tak kena cukai, mungkin lewat submit cukai lah. So korang kena ingat 30 Jun untuk usahawan SME tarikh paling lewat sebenarnya. Manakala untuk orang yang makan gaji pendapatan 3,000 ke atas sebulan, dia paling lewat ialah 30 April. Yes, 30 April setiap tahun. Okay, kita ada soalan di Instagram daripada Suhaila Kamaruzaman. Kalau penyata kewangan rugi, memang tak perlu bayar cukai ke? So jadi kalau company kita rugi ni, kena bayar cukai ke tak sebenarnya? Ini ialah soalan subjektif sebenarnya. Kalau penyata kewangan rugi, kita kena tengok dulu apa perbelanjaan-perbelanjaan yang kita sebenarnya, adakah itu related kepada bisnes kita. Sebab soalan yang bagus yang saya tak explain lagi ialah kita kena tahu ada perbelanjaan-perbelanjaan yang tak dibenarkan. Sebagai contoh, mungkin baru-baru ni ialah orang kata kita nak submit orang kata donation. Kita nak bayar, yelah kesian lah kat orang kata Pantai Timur tu kan, sekarang menghadapi banjir. So kita nak bagi sedekah kat mereka, boleh. Tetapi kalau dari segi bisnes, ia merupakan satu perbelanjaan yang tidak dibenarkan. Sebab dekat LHDN ni adalah kriteria-kriteria perbelanjaan tak dibenarkan. Salah satunya sedekah kepada orang biasa. Dia sedekah ni boleh, tapi sedekah yang orang kata yang dibenarkan oleh LHDN iaitu donation to government. Yang kedua, mungkin macam contoh, korang duit bisnes ada ni, tapi kita beli barang peribadi, macam contoh bayar minyak secara berlebihan, padahal kita tak guna untuk bisnes pun. Jadi itu kita akan add back balik 1/3 daripada perbelanjaan tu. Jadi daripada rugi tu kena tambah balik perbelanjaan tak dibenarkan, mungkin dah dikenakan cukai. Jadi orang kata, soalan orang kata penyata kalau akaun saya rugi, tak payah kena cukai ni. Tak semestinya sebenarnya. Yes, kita akan tengok juga berapa yang korang spend apa semua tu. So dekat situ Cik Suhaila, terjawab tak soalan Cik Suhaila? Okay, baik. So kalau korang ada soalan, boleh tanya terus sebelum kita tamatkan sesi live pada hari ini. Okay, baik.
Saya just recap balik lah apa flow untuk declare cukai ni sebenarnya. Okay, first bila dah ada SSM, korang kena terus declare cukai. Okay, katakanlah anda semua tidak buat bisnes, tak runkan apa-apa perniagaan, ada SSM tapi tak berniaga pun, still kena declare kosong. Kalau ada buat perniagaan, ada sales, ada transaction dalam bank, korang kena buat account dulu. Kemudian barulah lepas kita orang dah keluarkan penyata account untuk rugi, dah tahu berapa untung berapa rugi korang, next kita akan go through kepada tax. Kita akan kira berapa yang korang kena cukai selepas dah tolak tax relief, kalau ada lah. Okay, so Cik Firdaus ada apa-apa lagi tak nak cakap? Saya sambunglah implikasi dia sebenarnya. Bila dah tak bayar 25% penalti tu, ialah semestinya bila hujung sekali, kalau orang kata LHD ni bila-bila masa boleh orang kata audit, dia nak tengok betul ke dia submit macam ni. Kalau macam contoh dia submit sendirilah, orang kata belum ada pengetahuan pasal nak submit macam mana kan, dia suka hati dia tak ada buat account, dia pakai je account bank. Biasalah orang kata ada account, ada, dia tunjuk account bank, so dia submit account bank tu kat LHDN. So LHDN mungkin akan query, orang kata mempersoalkan bisnes dia. Oh, dia dekat TikTok ada kereta Mazda smart tapi dia submit tak ada bayar cukai pula, pelik betul. Jadi dia akan, orang kata dalam proses kebiasaannya lah 7 tahun dia akan tengok. Jadi dalam sama korang kena simpan lah. Ada je orang buat penyata kewangan, dia submit je semua pelepasan cukai, tutup kena anggaran cukai oleh LHDN sebab dia submit semua pelepasan cukai. Jadi ada kesilapan kat situ sebab dia buat sendirilah, dia ada kesilapan kat situ. So bila dah tak tahu, dia datanglah kat Rafidah & Co. Saya kena anggaran cukai tinggi ni, tapi saya kenapa saya ni, saya dah claim pelepasan cukai semua. Tutup bila kita kaji sebenarnya memang akaun dia tak sepatutnya kena bayar. Sebab tu dia kena buat semula akaun. Ni case tadi kedua lah sebenarnya. Jadi dari situ dia pun dah, orang kata menyesal lah. Orang kata submit sembrono. Itulah. So akaun ialah kita buat penyata kewangan untuk kita tahu business performance. Cukai ialah berapa yang kita perlu bayar kepada cukai sebenarnya, kepada LHDN lah. Betul. Okay, so untuk hari ni saya rasa dah full dah. Kita orang dah explain pasal declare cukai ni. Okay, so kalau korang ada soalan, ada apa-apa pertanyaan ataupun info-info tentang account, tentang tax ataupun audit ataupun konsep, korang boleh pergi dekat Instagram kami Rafidah & Co, ataupun korang boleh klik link dekat bio Rafidah & Co untuk masuk ke Telegram kami. Okay, so ada apa-apa lagi ke untuk penambahan? Ni ada soalan yang kita terlepas ni. Apa okay, difference between Student Berhad Enterprise dari segi pinjaman, Botnet guarantor? Okay, kalau enterprise ni dia akan submit under nama individu sebenarnya. Jadi orang kata hutang tersebut, orang pernah dengar tak, sole proprietor ni ialah semua segala untung, segala rugi semua ditanggung beban oleh individu tersebut. Itulah sebenarnya kalau apply loan semua atas nama individu enterprise tu lah. Kalau Senyum Berhad, segala loan ni semua ialah semua atas nama syarikat Senyum Berhad. Sebab kalau korang nak tahu, Senyum Berhad dengan director ni ialah dua individu yang berbeza. Jadi kalau Senyum Berhad apply loan, rugi untuk rugi ataupun semua loan tu ditanggung oleh syarikat Senyum Berhad lah. Itu yang berbeza. Director tak ada kena mengena. Director boleh tukar orang. Itu yang berbeza. Lepas tu tadi ada soalan minyak kereta, bil telefon. Ya betul, tu antara merupakan salah satu expenses lah, perbelanjaan yang kalau untuk enterprise dia akan, orang kata tak dibenarkan 1/3. Okay, so saya rasa ni sahaja untuk topik kita pada pagi ini, bijak mengurus wang dalam topik penyediaan sebelum isytihar cukai. Okay, so kalau korang ada soalan, ada apa-apa nak tanya, korang boleh WhatsApp ataupun korang boleh pergi dekat Telegram Rafidah & Co.
macam mana nak pergi ke Telegram Rafida & Co, korang pergi je dekat bio Rafida & Co, klik link dan korang boleh go through ke Telegram kami. So itu sahaja. Thank you kepada penonton yang ada di Telegram, di Instagram, di TikTok. Dan kalau korang ada apa-apa soalan, nak direct pergi ke kami, korang boleh je WhatsApp terus. So itu sahaja untuk hari ni. Thank you for all. Okay, bye. Bye. Jangan lupa Rafida & Co. Yes. RNC. Macam mana nak end? Enggak rati dong. Okay.